Hari ini saya akan membentangkan tajuk al-umur bimaqasadi. Okey. Masuk kaedah tersebut ialah setiap perkara yang dikira mengikut tujuannya atau setiap perkara dikira berdasarkan niat. Okey, yang pertama ialah amalan dan tindakan mukallaf tersebut bergantung kepada niatnya. Okey, yang kedua ialah niat sebagai penentu sama ada amalan itu menjadi ibadat ataupun sebaliknya. Yang ketiga juga ialah niat menjadi pengukur kepada pahala ataupun dosa. Okey. Contohnya, apabila urusan jual beli melibatkan unsur yang dilarang dalam syariah seperti riba, maisir dan gharar, statusnya adalah sama sekali haram. Okey, yang seterusnya pula ialah terdapat nas ataupun syarat yang tegas mengharamkan konsumsi unsur yang dilarang dalam urusan jual beli dan dilarang melakukan tindakan tersebut. Okey, seterusnya ialah sehingga apabila memperoleh hukuman dunia dan akhirat adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ialah diharamkan mempunyai unsur riba, gharar dan maisir dan sebagainya yang terlibat di dalam urusan jual beli. Okey, seterusnya ialah apabila seseorang itu mencegah dirinya daripada melakukan tindakan tersebut dengan harapan berpegang teguh kepada nas dan menerapkan ketentuan yang berlaku di dalam, maka tindakan itu akan memperolehi ganjaran ataupun mendapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Zakia binti Muhammad Lazim. Nombor matrik 17 DIB 18 F2042. Hari ini saya akan membentangkan mengenai aplikasi akad jual beli, iaitu Al-Yakin La Yazulu Bisyak. Al-Yakin La Yazulu Bisyak iaitu keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Kaedah ini bermaksud keraguan yang timbul selepas keyakinan tidak boleh diambil kira bagi mengubah sesuatu perkara urusan yang telah diasaskan atas dasar keyakinan. Contohnya, apabila terjadi persengketaan antara si penjual dan si pembeli tentang kecacatan barang yang diperjualbelikan, maka yang dianggap adalah perkataan si pembeli sahaja, kerana pada asalnya catat itu tidak ada. Ada pula ulama yang mengatakan kerana hukum asalnya adalah akad jual beli telah terjadi pada waktu itu. Sudah tentu ada kecualian, iaitu apabila si pembeli boleh memberikan keyakinan bukti yang meyakinkan bahawa kecacatan itu telah ada ketika barang tersebut masih di tangan si penjual. Hai, Assalamualaikum. Saya Anisah binti Jabir, nombor matrik 17 DIB 18 F2050. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai dengan aplikasi kawaid fiqhiyah, iaitu Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taisir dalam akad jual beli. Seperti yang kita tahu, Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taisir ini bermaksud setiap kesukaran itu pasti ada jalan keluarnya. Isi yang pertama dalam akad jual beli ialah akad jual beli dalam kontrak. Jika seseorang melakukan kontrak sewa, iaitu ijarah, dan kemudian dia harus melakukan perjalanan dengan alasan tertentu, dia dibenarkan untuk membatalkan kontrak sewa tersebut. Dalam keadaan biasa, seseorang tidak dibenarkan membatalkan kontrak jenis ini, melainkan jika dipersetujui antara pihak-pihak yang berkontrak sebelumnya. Namun, memaksa seseorang untuk terus membayar sewa ketika dia tidak menduduki premis akan menjadi kesulitan. Oleh itu, syariah tidak membenarkan pembatalan tersebut dalam keadaan tertentu untuk menghindari kesulitan tersebut. Isi yang kedua adalah akad jual beli al-khiyar. Al-khiyar ini ialah hak memilih yang dibenarkan kepada kedua-dua belah pihak, iaitu penjual dan juga pembeli. Tujuannya adalah supaya kedua-dua belah pihak ini tidak mengalami kerugian oleh sebab tertentu. Contohnya, khiyar al-syad. Terdapat hadis yang mengesahkan seperti itu. Pilihan selama 3 hari, iaitu jika pembeli ingin menempah diri untuk dirinya sendiri jumlah sebanyak masa sebelum membatalkan penjualannya. Yang terakhir adalah ada yang berpendapat bahawa jangka masa boleh dilanjutkan hingga beberapa minggu ataupun bahkan boleh bergantung pada jenis barang yang dia beli dan mungkin memerlukan tempoh yang lebih lama untuk penyiasatan untuk mengelakkan kesulitan dalam jual beli tersebut. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya yang lain. Terima kasih.
Assalamualaikum, nama saya Nur Syuhada binti Sulaiman, Chemistry 17 DIB 18F 2044. Saya sebagai perbentang yang keempat yang mengambil konsep Adara Rizal dalam akad jual beli. Adara Rizal yang membawa maksud sesuatu yang boleh mendatangkan mudarat atau bahaya mestilah dihapuskan, dan perkara yang memudaratkan itu hendaklah dihilangkan. Walaupun begitu, sesuatu yang boleh membawa kepada kemudaratan tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan. Contoh yang praktikal bagi kaedah ini ialah boleh dipulangkan barang yang dibeli kepada penjual kerana terdapat kecacatan pada barang tersebut. Okey, satu contoh lain yang boleh saya beri ialah beberapa jenis akad jual beli seperti ijarah, hiwalah, salam dan istinaq kerana ada ayat dan nas syarak yang mengharuskan sebagai pengecualian dari kaedah umum yang tidak mengharuskan jualan yang tidak wujud yang dipanggil sebagai al-bai' al-maqdum, tetapi oleh kerana atas keperluan manusia kepada akad-akad ini maka syarak membenarkannya. Assalamualaikum, nama saya Nuriza binti Muhammad Nazri, nombor matri 17 DIB 18F 2027. Saya akan menceritakan tentang Al-Adah Muhakamah, iaitu adat kebiasaan dijadikan hukum. Al-Adah Muhakamah yang bermaksud adat kebiasaan sesebuah masyarakat dijadikan sebagai panduan dalam penentuan hukum. Ia merupakan kaedah yang kelima daripada kaedah-kaedah fiqh yang utama. Dalam bidang muamalat, Al-Adah atau kebiasaan yang diamalkan oleh manusia boleh berubah dari semasa ke semasa dan dari generasi ke generasi, malah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Contohnya, dalam bidang jual beli seperti yang disebutkan, kebiasaan yang diamalkan oleh generasi hari ini menggunakan alat sukatan dan timbangan dalam kilogram telah berbeza daripada generasi dahulu. Begitu juga kebiasaan Al-Adah pada suatu masa mereka berjual beli dengan menyatakan ijab dan kabul. Kemudian berubah kepada bai' al-muta'ah, iaitu bertukar tangan. Kebiasaan kini orang membayar dengan tunai dan kad kredit atau kad debit, tetapi tidak mustahil satu masa akan datang tidak lagi menggunakan tunai langsung, iaitu kebiasaan Al-Adah yang akan berubah-ubah mengikut keadaan suatu generasi. Dalam membincangkan masalah jual beli al-muta'ah, iaitu seseorang membeli barangan daripada penjual yang hanya menerima harga tanpa menyatakan ijab dan kabul, yang pada dasar hukumnya dalam mazhab Al-Imam Al-Syafi'i adalah tidak sah. Tetapi oleh kerana kebiasaan atau al-adah itu diambil kira, maka jual beli tersebut menjadi sah. Kenyataan ini juga mendapat sokongan daripada Al-Imam Al-Nawawi. Kedua-dua Imam Al-Sayuti dan Al-Nawawi adalah daripada mazhab Al-Syafi'i. Kesimpulannya, kepelbagaian bentuk dan jenis-jenis akad, khususnya akad jual beli, menunjukkan keunikan sistem muamalat dalam Islam. Kepelbagaian bentuk dan jenis ini tidak lain adalah untuk memenuhi hajat dan maslahah yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan di dunia ini. Sekian, semoga perkongsian daripada kumpulan kami ini memberi manfaat dan panduan kepada kita semua ke arah memahami akad dan kontrak dalam syariat Islam.